Baik, so nama saya Muhammad Adam Syafiq. Boleh panggil Adam Syafiq lah. Saya asal daripada Shah Alam, Seksyen 7. Sekarang menetap dekat Ipoh, Perak. Tapi kira macam selalu ulang alik jugalah Ipoh dengan Shah Alam kan. So, sedikit background saya. Dulu saya kira freelance marketer lah. Untuk beberapa niche, tapi mostly saya banyak pengalaman dalam fashion. Dan dalam produk digital pun ada sikit dan juga F&B. So tapi mostly fashion lah. Mostly kebanyakannya result saya datang daripada fashion. Macam tu. Ya. Okay, alright, baik. Terima kasih atas introduction. Now, saya nak bacakan sikit apa yang saya dah tanya dekat Google Form. Skill nak jual, panduan FB Ads, fashion, panduan FB untuk kedai makan. Itu dua offer yang berbeza. Okay, sekejap kita akan bincangkan. Apakah masalah utama dalam menjual skill? Takut tak laku. Okay. Kenapa anda nak menjual skill? Nak ada kepakaran dalam tu dan nak buat extra income, of course. Nah, berapa banyak anda nak buat sebulan dengan skill anda, realistik dan logik dengan situasi anda sekarang ini. Extra 10k dalam masa 2 bulan akan datang. Achievable, sangat-sangat achievable. Okay, so baik, Tuan Adam Syafiq. Okay, so saya tuliskan dekat sini dulu. You punya skill adalah Facebook Ads. Okay, alright, baik Tuan, boleh bagi tahu dekat saya apa masalah sebenarnya ni? Sebab kita dah back and forth dekat WhatsApp ni, saya rasa dah dekat 2 bulan kot. Tapi saya masih lagi tak nampak hal tuju yang tepat saya untuk buat sesi ni. Okay, baik, silakan. Okay, so basically saya punya biggest concern is that saya sekarang ni biasalah kita bukannya setiap hari perform kan. Bukannya setiap hari iklan kita top dan bukan setiap bulan sentiasa result kita top kan. So antara saya punya tak tahulah macam cabaran yang saya rasa bila datang musim-musim yang tak dapat result yang bagus tu, saya rasa macam macam saya tak cukup bagus lah untuk ajar orang benda tu, faham tak? So macam lagi-lagi bila dia berterusan, contohnya macam let's say lah bulan 10 sales okay kan, sales tengah okay, bulan 11 biasa-biasa, bulan ni pun macam biasa-biasa je. So disebabkan tu saya rasa macam tak tahulah, mungkin dia mental block ke apa, tapi saya rasa macam dia tak tahulah, dia macam saya tak cukup bagus untuk ajar orang, macam tu lah. So alright, itu faham. So reasons lah. Okay, satu tadi adalah self doubt lah. Okay, ada lagi ke apa yang tuan rasa menghalang tuan daripada untuk buat benda ni sebagai satu realisasi? Sorry, apa dia? Ada ke benda lain yang tuan rasa yang selain daripada tuan punya self doubt yang tuan merasakan tu tak cukup bagus untuk ajar orang lain, ada tak benda lain yang mungkin menghalang lagi tuan daripada untuk buat benda ni? Mungkin saya ada masalah macam shining object syndrome. So macam, tapi bukannya dekat benda-benda baru ke apa, dia macam saya suka eksperimen benda baru. Contohnya saya cuba try cara baru ataupun taktik baru. Contohnya lately saya perasan saya macam quite good lah dalam TikTok ads. Saya ada skill bantu orang dekat TikTok ads, especially beg kuning, nak susun live kan. So saya perasan dalam 4 bulan ni saya dapatlah tolong beberapa orang dalam TikTok ads. So disebabkan tu juga saya rasa macam sekejap nak ajar FB ads ke nak ajar skill yang ni tapi back to the main problem, last dia tak fokus lah. Saya ada masalah susah nak fokus. Itu maybe one of the biggest reason lah. Saya tak tahu nak fokus macam mana. Faham. Okay, so you have a very common problem lah, masalah yang common yang kebanyakan orang Nafis pernah lalui masalah ni. So untungnya kita ada masalah yang common ni adalah masalah tu boleh diselesaikan. Dia bukan masalah yang rare, tak ada orang pernah lalui dan masalah itu dapat diselesaikan. Okay, so the first one adalah self-doubt. Tuan rasa macam tuan tak cukup bagus sebab apa? Ada masa tuan tak boleh nak
dapat result, ada masa tuan rasa macam result tu tak okey dan menyebabkan tuan tak layak, bahasa yang agak tinggi lah, tak layak untuk buat panduan tersebut. No, saya nak tanya tuan, siapa yang cakap dekat tuan yang tuan tak layak? Tak ada pula, tak ada orang cakap. Kan? So maknanya benda tu dalaman tuan sendiri. So dalam tempoh tuan kata tuan fail tu pun, result tak okey tu, dalam masa tu masih lagi ada orang yang datang bertanya, ada orang yang dapatkan servis dan sebagainya tak? Ada juga yang bertanya macam tu, betul? Ada. Okay, so masalah dekat mana? Tak tahulah, Dik. So, you see what I mean tak? You see Okay. what I mean tak? Sebenarnya benda tu dalaman je. Dia problem yang, this is the problem yang, satu problem yang saya nak sebut yang kebanyakan orang hadapi. Dia rasa. Dia rasa macam dia tak boleh. Rasa ni adalah satu benda yang sangat-sangat kritikal. Self-critical. Kita rasa kita tak boleh buat. Kita rasa macam tak menjadi. Kita rasa macam tak ada orang nak beli. Tapi rasa ini, dia tak ada proof. Dia tak ada bukti. Macam saya tanya dekat tuan, siapa yang cakap dekat tuan yang tuan tak layak untuk jual? Tak ada siapa. No one. So tuan je rasa yang tuan tak layak. Tak ada proof. Tak ada bukti. So itu menyebabkan, itu poin yang saya nak cuba sampaikan. Dia melalui WhatsApp ni susah sikit saya nak sampaikan sebab dia tak sama macam saya bercakap lah. Ini poin yang saya nak sampaikan lama sebenarnya. Your self-doubt, you rasa macam you tak boleh buat menyebabkan you tak buat. Tapi the fact of the matter is that sebenarnya you je rasa macam tu. Bila saya tanya dekat tuan tadi pun, tuan sendiri cakap, bukan saya cakap, tuan sendiri cakap, ada je orang nak tak berani, ada je orang nak servis dan sebagainya, even if masa tu tuan tengah tak dapat result dan sebagainya. So bukankah itu membawa maksud yang apa yang tuan ada tu masih lagi ada orang nak? Betul. So tak ada masalah sebenarnya kat situ kan? Kalau mengikut personal experience tuan pernah tak rasa macam tu juga ke? Of course saya pernah rasa macam tu. But the end of the day, bahkan pagi tadi saya ada satu video daripada mentor saya kan. I'll be honest lah, saya akan beri lah. Sebelum saya nak start session kita ni pun, saya tengah memikirkan, okay, aku nak buat dalam setup ni, which is setup ni adalah setup yang selalu saya akan buat untuk saya post YouTube dan sebagainya, ataupun saya nak buat dalam bilik. Saya terus terang dengan tuan, saya sangat-sangat malas. Rasa macam malas gila, rasa macam tak nak buat dekat sini. Nak buat dalam bilik je sebab senang, sekejap lagi habis tu boleh pergi terus tidur dan sebagainya. Kemudian saya teringat something lah. Aku ni nak bantu orang. Nak bantu dalam kes, nak bantu tuan lah. Aku nak menyelesaikan masalah orang. Macam mana aku nak selesaikan masalah orang kalau aku sendiri tak boleh selesaikan masalah aku dalam membuat keputusan? So how does that transfer to you is that if you are unable untuk tentukan sama ada aku boleh buat ataupun tidak benda ni berdasarkan numbers, not based on your feelings, okay? Sebab dalam orang-orang macam kita, orang dalam menjual skill ni, our feelings ni sebenarnya dia tak boleh involve dengan apa-apa. So, macam saya, kalau saya lah membiarkan saya punya feeling, saya rasa malas tu menang tadi dan saya buat dalam bilik, setup dan saya punya branding akan jadi off. Sebab video-video lain orang semua tengok, oh dia ni udah ada setup cantik, tiba-tiba nanti tengok, kenapa setup dia macam ni, dia nak tolong orang dan setup tak cantik, akan off brand. Now coming back to your question tadi adalah, pernah tak saya rasa benda ni? Of course, kadang-kadang saya akan rasa, bahkan 2 hari lepas saya tengok ada seorang sifu besar ni, dia cerita tentang macam mana nak jual skill. Dan saya tengok ramai gila komen, terdetik lah hati saya, Ahmad ni dah buat ni, ada lagi ke market untuk aku kan. I know you felt that before. Tapi instantly saya teringat satu benda. Saya teringat satu situasi yang mana ada orang before this, saya pernah lalui sama macam tuan about 2 years ago tak silap saya. Kita tengah depressed lah. Situasi ni akan menyebabkan kita depressed tau. Okay? Menyebabkan kita depressed. Dan apa yang berlaku adalah orang tu cakap kat saya, kenapa lama tak sharing dan sebagainya. Saya suka baca. That is the moment saya macam okay. Walaupun ada sifu besar yang buat, saya masih ada lagi saya punya market saya. Tak semua orang suka style sifu tu. In your case, tak semua orang suka style saya pun. Even though kita bercakap tentang skill sama, tapi sebab ada orang suka style Tuan Adam, ada orang suka style saya. Kita akan ada market masing-masing. Dalam kes tuan-tuan pernah tanya dekat saya, ada ramai orang cerita tentang Facebook, patut tak tuan cerita tentang Facebook. Betul. WhatsApp tuan pernah tanya dekat saya kan.
saya akan berikan dua jawapan. Satu kasar sikit, satu lembut sikit. Okay. Yang lembutnya adalah saya nak tanya dekat tuan. Kalau lah tuan kan, tuan nak buka kedai makan. Satu kedai makan. Dah lama ni tuan impikan nak buka kedai makan. Tiba-tiba masa tuan cerita kat kawan tuan cakap, oh aku pun nak buka kedai makan. Dan soalan saya dekat tuan adalah, adakah disebabkan kawan tuan cakap dia nak buka kedai makan, tuan akan stop buka kedai makan yang tuan dah lama impikan? Tak, saya akan buka je lah kedai makan tu. Kenapa? Sebab dia nak buat kedai makan je tak? Dia nak buat benda sama. Mungkin menu pun sama. Kenapa tuan nak buka je tak? So the answer lies then, sebenarnya tuan secara unconscious tuan akan cakap, satu tuan akan terfikir, yelah rezeki masing-masing. Betul? Satu. Keduanya adalah, mungkin dia nak buka kat tempat lain. Ada orang lain akan pergi kedai dia, ada orang lain kat kedai kita, betul? Betul. Jawapan yang sama untuk semua orang yang nak menjual skill. Ada orang yang akan pergi kat kita, ada orang pergi kat orang lain. Jangan disebabkan orang tu ramai pergi kedai dia, tuan terus tutup. Tak apalah, kedai dia ramai. Sedangkan dekat tuan ni ada 5 orang makan, 10 orang makan. Kedai dia katakanlah ada 30 orang, lagi ramai. Takkan disebabkan kedai dia ramai, 30 orang, kedai tuan ada 5-10 orang tengah makan, tuan nak lalu balik dan tutup. Tak boleh. Because right now, tuan sendiri cakap tadi, saya ulang balik, tuan sendiri sebut tadi, ada je orang kontak saya lagi dan sebagainya. Which means that you are still needed. Orang lagi masih memerlukan you punya expertise. Even if you rasa you tak boleh. That is your feelings. Macam cakap tadi, your feelings tak main peranan dalam benda ni. Orang yang akan bagi tahu. Okay. Now, jawapan yang kedua adalah, kalau tuan tanya saya lah kan, tuan saya nak buat Facebook ads ni punya panduan tapi ramai dah orang jual. Boleh ke? Ramai orang dekat dunia ni bernafas. Kenapa Tuan Adam Syafiq masih lagi bernafas? Aduh. Betul? Kasar kan? Yang ni kasar sikit. Tapi saya tahu dia sampai. Saya tahu dia sampai. Okay. So itu untuk menyelesaikan masalah. You shouldn't have self-doubt. Sebab apa? You don't need me tell you. Tuan tak perlu saya bagi tahu dekat Tuan yang Tuan boleh jual. Orang yang datang bertanya dekat Tuan, ada servis ke, ada coaching ke, ada panduan, betul? Betul. Jadi saya pun tak faham dari mana datang self-doubt itu. Okay? Okay, faham. Okay, so selesai satu masalah. Okay, saya ni objek syndrome. Yes, you do have that. Saya notice yang kita punya chat dekat WhatsApp. Mula-mula Tuan nak buat coaching, lepas tu Tuan nak buat partner ni, lepas tu Tuan hari tu tanya dekat saya nak buat membership, yang mana saya dah macam, tak boleh jadi lah ni. Yang saya offerkan untuk session ni lah kan. So dia macam ni, in your case ni, if I ask you, kalau saya tanya dekat Tuan ni, Tuan rasa situasi Tuan sekarang ni dekat mana sebenarnya? Are you ala A, Tuan baru nak start, B, Tuan dekat bahagian growth, ataupun C, Tuan dah pernah start tapi Tuan pernah stop? Dalam growth kot, antara growth dengan baru nak start lah. Okay, A ataupun B. Now, if I were you, sebenarnya if you consider yourself baru nak start, saya akan recommendkan you fokus kepada high ticket. High ticket which means that you ada sama ada buat coaching ataupun you buat service. Nah, kita nak sekarang di antara dua benda ni, servis dengan coaching, yang mana Tuan lebih suka buat? Servis ke coaching? Coaching, betul. Coaching. So, buanglah servis ni, dah tak suka lah. Jadi sebenarnya, if you don't want to do it, you tak suka buat, you tak payah buat. Okay. It's not a complicated thing. It's just 1 + 1. Betul. Okay. So, you nak fokus coaching. Okay, selesai masalah. Now, let's work on that coaching offer lah. Boleh? Boleh. Okay, so dah tak ada masalah. Okay, dah selesai dua masalah. Okay. Alright. So now, let's go for the coaching. Now, coaching offer, the first one adalah, who is your audience, Tuan? Business owner passion.
Business owner fashion. Betul. Fashion business owner. Okay, so what is the problem yang mereka ni hadapi sekarang ini? Problem sama ada diorang tak tahu nak run ads ataupun diorang ada diorang tak ada masa nak run ads. So they just outsource lah job tu. Dia tak ada masa nak run ads. Tak ada masa nak run ads, make sense tak dengan coaching tu work? Oh, tak. Dia tak make sense. You see what I mean? This is why kita perlu ada session macam ni. Sebab dekat sini ramai orang silap. Okay, so no, it doesn't make sense kalau you kata the problem is mereka tak ada masa. So mereka tak ada masa, takkan you nak coaching, betul? Betul. Faham? Okay, so the problem is, what is the problem? Dia ada team tapi dia tak macam mana, dia dah buat ads tapi dia tak adalah tahu, dia dah tahu buat ads tapi dia still tanya saya. So I assume maybe dia ada masalah sikit macam tu. Okay, kita akan go deeper sikit dia masalah. This is very broad, so susah untuk you charge mahal. Kita akan susun balik lagi. Now, what is the outcome yang you boleh janjikan yang dia akan dapat selepas dia lalui you punya coaching program? Outcome better understanding lah, macam mana nak how to macam mana dia lagi faham macam mana nak baca data. Kalau dari segi teknikal ni kan, lagi faham macam mana nak baca data, lagi faham macam mana nak scale, and tapi yang I boleh janjikan dia punya result akan lebih tersusun. Maksudnya kalau dia fail pun kita akan tahu kenapa dia tak jadi, macam tu. Faham ke? Okay, faham. Saya faham maksud tuan. Cumanya saya tengah fikirkan, okay, let's say lah saya datang dekat tuan, okay tuan, saya ada masalah. Betul tak? Soalan yang kebanyakan orang tanya, you are lucky sebab saya dalam bidang sama, sebab saya boleh susun dengan cantik lah benda ni. Okay, so benda yang selalu orang akan tanya dekat saya lah, bila saya tanya, bila orang akan tanya, tuan, ads saya tak jadi. Betul lah, orang kata ads saya tak menjadi. Kemudian saya akan tanya, kenapa ads tak menjadi? Kemudian dia akan cerita copywriting ke, team tak boleh buat lah. Okay, and then saya akan tanya, so apa outcome nak? Most akan cakap dia nak sales dia increase, sales dia naik. Betul. Okay, betul. So kenapa saya sebut benda tu? Sebab bila you kata okay, better understanding of the ads, benda tu, outcome mestilah realistic, tangible ni maksudnya dia boleh nampak, dia boleh faham, kemudian real ataupun clear. Bila you kata better understanding of the ads, it's not clear apa dia akan dapat, it's not tangible. Dia macam kalau saya kata kat tuan, okay tuan, bayangkan tuan ni student SPM, saya kata kat tuan, okay, awak masuk kelas saya, awak akan boleh buat math. What does that mean? Apa maksud dia? Saya boleh buat math. Saya tu boleh buat 1 tambah 1 equals to 2. Tapi kalau saya kata, okay, awak masuk kelas saya, SPM awak grade daripada C akan jadi B. Clear tak? Clear. Realistic tak? Realistic sebab dia naik sikit je. Tangible tak? Tangible. Boleh bayang. Itu yang kita nak. Now in your case ini, so apa sebenarnya outcome yang you boleh janjikan? Yang realistic, tangible dan juga clear. Try dulu. Tak apa, jangan risau. Kalau saya cakap sales naik 40%, okay ke? Can you, boleh tak tuan bantu dia untuk capai benda tu? Boleh lah. Do you believe in yourself enough untuk bantu dia capai benda tu? Do you think you ada skill based on your experience dalam bidang yang you memang dah ada experience, you can help them achieve an increase of 40%? Boleh. Okay. Baik, saya suka your confidence. But that is what you need. Confidence. Sales naik 40%.
Now, bila you kata outcome sales naik 40%, masalah dengan ads tadi apa? Dia mesti ada kaitan. Dia ada kaitan Okey, sekejap. Kalau you kata lalui coaching saya, outcome dia lah sales akan naik 40%. Problem dia apa? Nanti ada kaitan dengan benda tu. Problem dia sales tak naik. Okay, good try. Okay, thank you for playing. Okay, so masalah dia adalah ads tak boleh bawa masuk sales. Okay, this is a broad one. Tapi ingat, you kata sales naik 40%. So maksudnya sebenarnya apa? Maksudnya lah, the real one adalah sales dari ads stagnan. Maksudnya, dia buat ads. Tapi bulan-bulan sales banyak tu je. Kemudian kata, okay, saya tahu apa masalah. Masalah dia adalah you tak cukup banyak buat testing. Betul tak? Kalau tak cukup banyak buat testing, tak naiklah sales. Asyik macam tu je. How do you want, this sebenarnya saya bagi satu trik lah. Okay, ini rahsia terbesar lah kan. Sebenarnya, apa you nak cakap sebagai offer you? Betul you offerkan coaching kan, tapi kata okay, coaching ni akan fokuskan kepada testing, split testing. Adakah split testing bantu untuk naik sales? Betul. Adakah you akan kata okay, you kena ubah suai you punya website? Adakah benda tu boleh naikkan sales? Betul. So basically what you offer tak kisah dalam coaching tu. Sebab dia nak ni je. Do you understand what I mean? Faham tak maksud saya? Okay, so sebenarnya inilah rahsia terbesar. Kalau awak perasan, especially geng-geng sifu-sifu luar, sebab saya punya mentor sekarang orang luar, orang US. Saya bayar dekat dia $400 sebulan. Memang mahal tapi it is worth it. Saya boleh buat macam ni session on the go dan selesaikan masalah you all ni disebabkan saya masuk coaching dia lah. Dia punya, bukan coaching, dia punya community program. So, sifu-sifu terbesar punya, sifu-sifu luar, dia punya rahsia terbesar adalah dia punya offer sentiasa sama. Dia punya messaging saja yang berbeza. Offer sentiasa baru, messaging dia berbeza. Ya, offer sentiasa sama. Offer sama. Let's say you kata, okay, offer saya adalah Facebook Ads. Facebook Ads punya panduan lah, panduan Facebook Ads. Masalah dia macam-macam. Tak tahu split test, tak tahu buat kreatif, tak tahu website yang diterima untuk ads. Semua tu masalah. Tapi you can still give the same offer. Betul tak? Faham? Sampailah you dapat pinpointkan satu masalah yang okay, masalah ni memang ramai orang aku boleh cater. Cerita lain nanti lebih sembang. Okay, so that is the outcome. Okay, so now what is the method ataupun way? So in your case tadi you kata nak buat coaching kan. Okay, so now you akan create satu kita panggil sebagai offer statement. Okay. So offer statement ini ialah, saya kena bangun jap. Saya bantu audience untuk selesaikan masalah dan dapat outcome melalui method. Okay, saya bantu audience dalam kurungan untuk selesaikan masalah dalam kurungan masalah dan dapat dalam kurungan outcome melalui method. So dalam case Tuan Adam Syafiq, saya bantu fashion business owner untuk selesaikan masalah sales dari ads stagnan
dan dapat sales naik 40% melalui coaching program saja. Selesai. So apa sahaja you nak buat daripada segi content, daripada segi punya messaging, you kena relate balik dengan offer statement. Maksudnya setiap kali buat content, okay, content ni mesti bercakap kepada audience ni, aku mesti nak ada relate dengan masalah ni, dan dia akan boleh faham yang dia akan dapat outcome ni, dan at the end of the day, aku akan hopefulkan aku punya coaching. Jelas tak? Jelas. Dan macam saya, kalau tuan tengok dekat saya punya Twitter, ada tulis kat tu, saya bantu orang bekerja 9/5 untuk dapat side income dengan cara menjual apa saja skill. Okay, kenapa saya tak tulis masalah? Sebab masalah ini sebenarnya tak ada pun tak apa. Yang penting adalah outcome. Okay, ada soalan setakat ini? Kalau coaching, macam mana puan suggest untuk saya get started untuk cari potential clients? Okay, you're talking about the funnel lah. Boleh? Funnel? Betul. Okay. Boleh ke betul? Betul. Betul. Okay. Tuan Adam tahun ni, kalau boleh saya tanya, umur berapa? Saya tahun ni 26. Oh, tuan tak umur dengan saya lah. Saya macam tuan pernah bagi tahu tapi saya tak ingat. Kan tahun kita pernah saya tahu dekat WhatsApp kan? Tak pasti, saya pun tak ingat. Okay. So saya bagi you the simplest funnel. Dan you boleh buat terus malam ni. Saya tak cakap pasal minggu depan, saya tak cakap pasal esok, you boleh buat terus malam ni. Kita bagi sebagai case study funnel. Ada dua cara you nak buat case study funnel. Satu, case study in form of content kat social media. Sama ada you buat terus kat Facebook dan sebagainya. Kemudian you letakkan link untuk calendar. Macam saya buat tak ideal ke, you nak pakai calendar ke tak kisah. Kemudian you akan zoom dengan dia. Kemudian you akan close. Kenapa you nak zoom? Dekat sinilah you kena faham betul-betul. Apakah pinpoint? Apakah betul problem yang dia lalui dengan apa yang kita dah tuliskan dekat offer statement tadi. Kalau betul, it should be an easy close. Tuan rasa tuan boleh close tak melalui Zoom? Boleh. Okay. Dah pernah close melalui Zoom ataupun tak? Saya belum try lagi. Cara macam ni pun belum try lagi lah. Okay. Tak apa. There's a first for everything kan. Okay. So number 2 adalah case study in the form of lead magnet dekat website. Sama juga akan lepas dia dah letakkan nama dengan email sebab tu, dia akan pergi kepada calendar. Okay, kemudian dia akan pergi kepada Zoom. Kemudian dia akan pergi kepada close. Beza dia adalah permulaan sahaja. Rakam semua sama. Saya lebih recommend untuk buat nombor 2. Sebab you akan dapat database. Okay? Tetapi kalau you nak cepat, buat nombor 1. Okay, ada soalan? Zoom tu perlu ke lama untuk saya tahu apa pinpoint klien tu? Dia 15 ke 30 minit pun dah cukup. Yang penting kita tahu apa masalah dia yang kita boleh bantu. Ya, dan kemudian you close lah daripada situ. Okay. Dalam tu juga you kena cuba close. Dia tak kisah sama ada Zoom ataupun phone call, mana-mana yang lebih selesa. Alright. Okay. So in the 15 to 30 minutes tu, you punya tujuan adalah report, maksudnya you bina connection lah dengan dia, maksudnya bina report lah, macam kenalan dengan dia daripada mana dan sebagainya. You try to build a connection. Kemudian lepas tu you tanya dekat dia lah kenapa dia book call.
That is how you find out the problem lah. Kalau dia kata saya nampak tuan letak link sebab tu saya book call, you kena rephrase balik sampai dia bagi tahu the problem. Contoh dia kata, okay, saya nampak tuan letak link sebab tu saya book call. Oh, okay, faham tuan. Oh, maksudnya disebabkan saya letak link tu, tuan nampak macam opportunity untuk connect dengan saya lah. Dia kata, okay dan sebagainya. Dia kata, okay, faham tuan. Cumanya saya just nak tahulah, mungkin ada sebab lain yang tuan booking dengan saya, mungkin ada problem yang saya boleh bantu. Sampaikan dia cerita apa masalah dia. You need to work around it. Saya tak boleh nak bagikan skrip. Dan saya tak percaya sangat dengan skrip-skrip ni. Sebab setiap orang ni dia berbeza. Okay. Betul. Skrip tu boleh membantu, tapi kalau ada skrip, kebanyakan orang akan fokus on using the script sangat pula. Okay. So you work around it sampai dia beritahu apa masalah dia. Kemudian you do your work lah. Maksudnya you try to close the person. Kalau dia kata okay, dia dah kata okay, saya dah faham apa masalah tuan sekarang ni. Cumanya saya boleh bantu tuan. Tuan nak tak saya bantu tuan? You kena make sure dia commit. Dia cakap dia nak benda tu. Dia nak dibantu. Then you proceed untuk berikan offer lah. Now berapa you nak charge ni untuk coaching? Tak tahulah nak letak harga macam mana tu. Sekarang dalam in your mind, dalam minda tuan sekarang, berapa yang tuan rasa tuan nak charge? Dalam 1,500 ke 2,000 per session. Okay. Per session? Maksudnya per satu session tu berapa lama? Dalam 2 ke 3 jam. Okay, maksudnya 1,500 untuk 2 jam? Betul. Okay. 1.5k untuk 2 jam. Tak ada masalah. Sebab in my opinion, the bigger the problem is, the more you can charge for it lah. Sebab you dah memang experience. Tahu berapa lama experience dengan dalam bidang fashion? Dalam 6 tahun. Okay, dalam 6 tahun ni berapa jumlah sales yang tuan berjaya bantu dapatkan ataupun hasilkan? Saya rasa ni kena cek data balik kan, tapi kalau sekali congak rasa dalam 2 juta ada. About 2 million. Okay. Dalam masa 6 tahun tuan dah generate lebih kurang 2 juta. Dan cuba bagi tahu dekat saya, kalau lah tuan boleh ambil a bit of experience daripada 2 juta tersebut kan, dan beri dekat orang tu dan sales dia boleh naik 40%. Do you think dia sanggup untuk bayar 1.5k? Sanggup. Okay. Sekarang macam mana kita nak tahu dia sanggup ataupun tak? Okay, you kena tahu dulu berapa sales dia sebulan. Betul? Betul. Let's say sales dia adalah 10k sebulan. This is something yang you kena tanya dalam Zoom tu. Ataupun you buat satu borang awal tu kan, siap-siap tanya berapa sales sebulan sekarang ni. Dia kata okay, sales saya sekarang ni sebulan 10k. Dia kata okay, sebulan 10k. Now saya boleh janjikan kalau tuan lalui saya punya coaching program, tuan akan nampak peningkatan at least 40%. Bermaksud daripada 10k, tuan akan dapat 14k. Now 14k tu tuan sebulan. Cuba tuan darabkan dengan 12 bulan. So dia akan darabkan 14k dalam dengan 12 bulan berapa? Kita calculate kejap. 14k darab dengan 12 bulan. 168,000. Betul. Okay. So 168,000. So maksudnya 10 darab 12. Darab 12. 10,000 darab 12. 120,000. Maksudnya peningkatan 48,000. Betul? Betul. Okay. Saya akan framekan sekejap. Okay tuan. Tuan akan naik peningkatan sales sebanyak 4,000 sebulan. Okay, mungkin tuan akan nampak, 4,000 je sebulan. Tapi kalau tuan darabkan dengan 12 bulan, peningkatan yang tuan akan dapat, kalau sebelum ni tuan buat 10,000 sebulan, tuan akan dapat 120,000 setahun. Betul? Pastikan dia cakap betul. Untuk dia bersetuju dengan kita, angka tu betul. 120,000. Nah, kalau kita kirakan tuan, 14,000 darab dengan 12 bulan, tuan akan dapat 168,000. Bermaksud peningkatan 48,000 setahun. Betul? Dia akan cakap betul.
sebab you sama-sama calculate. Kalau you tak buat benda ni, dia tak cakap betul, susah sikit. Okay, so okay, betul. Now tuan, kalaulah saya boleh bantu tuan untuk dapatkan 48,000 setahun, sanggupkah tuan laburkan sikit daripada jumlah tu untuk saya coaching tuan? Dia akan cakap, sanggup. Okay, berapakah angkanya? Tuan, saya cuma charge 1.5k untuk 2 jam. Now 1.5k ni akan bantu tuan untuk dapatkan 48,000 setahun. Berbalik ataupun tuan? Cakap berbalik. Daripada situ you take it lah. Apa objektif dia, you selesai. Paling penting adalah apa yang saya buat tadi adalah the cost of not doing. Cost of not doing ni, okay. Dia kata, okay, saya nak spend 1.5k ni banyaklah tuan untuk 2 jam je. Nah tuan, kalau tuan tak laburkan 1.5k ni, mungkin tuan tak akan dapat 40% peningkatan sales tu. Yang mana tuan akan kerugian sebenarnya 48,000. Kalau katalah tuan dapat 48,000 setahun, tuan bayar kat saya, let's say lah 2k lah, kita ambil round off lah 2k. Tuan akan dapat peningkatan 46k. Berbalik tak tuan? Hanya orang yang tak siuman saja akan cakap tak berbalik. Okay? So you should frame it like that. Alright? So this is the funnel yang you boleh gunakan untuk permudahkan you punya cara. Jangan fikir tentang funnel lain lagi. Use this first. Okay? Sebab you shouldn't waste your time anymore. Sebab you dah waste a lot of time sejak you beli buku saya. Okay? Kalau you, most people lepas beli buku saya, at least 1 month after that, dia akan dapat at least the first 1k. Okay? So I hope I can help you with this. Ada apa-apa lagi soalan? Buat masing tak ada apa-apa, saya cuba buat dululah. Nak kena buat je. Okay, sekejap sebenarnya sekejap. Saya akan bagi satu benda last untuk tuan. Dan benda last yang saya nak bagi ni adalah kita panggil sebagai offer nexus method. Offer nexus method ini selalunya saya cuma sharekan dekat saya punya inner circle sahaja yang bayar dekat saya 200 tahun. Tapi tak apa, saya akan bagi dekat tuan, dan part ni saya akan cut lah daripada YouTube. Saya tak nak bagi free. Kalau saya bagi pun orang takkan gunakan. But I hope you do. Okay. So open access adalah you nak validate you punya case study tadi. Validate case study funnel dan you punya offer tadi lah, coaching offer tu. Now, offer access ini kita nak tahu sama ada benda ni boleh menjadi ataupun tak. Bahasa mudah dia. So, here's what you're going to do. Latest success tentang fashion punya business yang tuan bantu paling latest bila? Bulan lepas ada. Bulan lepas berapa sen? Bulan lepas dalam 20 dalam 100k. Okay. 100k. This is a big number. Good. Kedua, business tu, fashion tu terkenal tak pun tak? Saya rasa dia terkenal dekat audience dia je sebab dia tak spend sangat dekat branding. Okay, so terkenal ke tak? Terkenal. Okay. Kalau terkenal dekat audience dia saja, maksudnya tak terkenal lah. Okay. Kenapa benda ni penting? Sebab kita nak bagi orang yang ada business fashion yang tak terkenal rasa macam dia boleh buat. Oh, okay. Sebab tu ni penting. Kalau dia business yang terkenal, orang kata, alah dia branded kot, orang kenal kot, semua pakai kot, mana boleh aku nak buat macam dia. Akan keluar benda-benda macam tu. So kita tak mau dengar semua benda tu. Kalau katalah tuan bantu Kisha. Kalau Kisha kan famous. Kan? Lepas tu kalau tuan buat offer access ni, orang kata, alah kalau Kisha dia tak tolong, boleh. So ni penting. Okay. So now apa yang tuan akan tuliskan? Saya nak buka satu Google Doc.
Alright, okay, Tuan Adam, it was fun having you. Thank you for being a good Alright. sport. Terima kasih buat sudi untuk dirakamkan dan dibelasah secara live. Okay. Alright. So hopefully you have a lot clearer way lah untuk buat. Okay, baik. Nanti saya akan share recording dan of course saya akan live kat YouTube. Maybe next week kot. Kita tengoklah macam mana. Okay. Okay, baik Tuan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Thank you, Tuan. Thank you for your time.